A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Buka muka surat 2, siapa ada kitab muka surat 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalam bismillah, nampak ni. Kitab apa sekalipun yang dikarang oleh ulama semua bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu ya. Buat kalam bismillah ni dia ada jatuh hukum wajib, dia ada jatuh hukum haram, dia ada jatuh hukum makruh, dia akan jatuh hukum sunat, dia akan jatuh hukum harus. Nampak tu. Kalam bismillah wajib tang mana? Bila kita nak semayang, nak baca Fatihah. Nampak tu ya. Haram tang mana? Haram apabila nak main judi. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kenalah nombor ekor ni. Bodoh punya orang ya. Tu. Tengok TV. Tengok cerita, tengok bola, tengok wrestling pakai seluar pendek, tengok bola pakai seluar pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Menanglah pemain-pemain Kedah ni. Haram ya. Faham? Tahu ya. Tengok bola dia hukum asal harus, tapi jatuh haram pada waktu bila? Jika pemain bola itu pakai seluar pendek. Haram lah. Faham tu ya. Aku tak tengok bola. Kalau orang pakai seluar pendek aku tak tengok ya. Engkau orang yang tengok ya. Aku tahu memang muka bola ya. Ingat tu ya. Makruh baca bismillah tang mana? Apabila kita melihat kemaluan. Tengok Bismillahirrahmanirrahim. Tak besar-besar lagi angry bird aku ya. Makruh. Kalau kemaluan orang haram ya. Double haram. Kena tahu tu ya. Kemaluan binatang tak apa. Sebab kemaluan binatang ni kita tengok dia tak haram. Tengoklah berjam-jam pun tak haram pergi kat zoo tu tengok kemaluan harimau ke, kemaluan gajah ke, tengok besar gajah punya ya, tak haram. Jatuh hukum sunat pada waktu bila baca bismillah ni? Waktu makan ya, nak keluar rumah ya, buat perkara-perkara yang baik. Tu. Tang harus ni banyaklah, bau ku harus ni banyak. Bismillah ni kalau kita kupeh, kalau aku kupeh bab bismillah ni sampai petang besok pun tak habis. Ya, kalau ni bismillah ni adalah barakah. Dia berkat. Siapa beramal dengan bismillah, dia berkat dunia dan akhirat. Nampak ni. Nak masuk rumah jangan lupa baca bismillah. Nak keluar rumah jangan lupa baca bismillah. Nampak tu ya. Nak ni kameraman ni nak bokok ni ada baca bismillah tadi. Tak baca, entah tak baca ya. Nampak tu ya. Pasal banyak video tak jadi pasal tak baca bismillah ya. Lantak nasib kau lah, kau kena petengah hari ni ya. Ingat tu, bila dia baca bismillah, dunia dia berkat, akhirat dia berkat. Sebab kalam bismillah ni adalah kunci untuk membuka kubah di dalam syurga. Kalam bismillah ni. Semasa Rasulullah di Isra' Mi'raj, Rasulullah bertanya dengan malaikat Jibril, "Wahai Jibril, air sungai madu, sungai susu, sungai arak, sungai syurga ni datang daripada mana?" Kata malaikat Jibril, "Wahai baginda, kau pejamkanlah mata engkau." Maka Rasulullah pejamkan mata, maka dibawanya Rasulullah ke satu kubah. Bila sampai ke satu kubah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril, macam mana aku nak masuk dalam kubah ni?" Kata malaikat Jibril, "Kuncinya ada pada engkau, wahai baginda." Apa kunci dia? Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tu ya. Amalkan bismillah. Amalkan. Kalau tentang bismillah ni pula sim ya. Dia sim lain, shin lain ya. Sim itu dia selamat. Selamat rohaninya, selamat jasmaninya pun selamat. Rohani. Yang makanan rohani. Roh ni dia ada roh sultaniah, dia ada roh jasmaniah, dia ada roh rohaniah. Roh ni kita kena bagi makan. Bila dia bagi kita bagi makan dia cukup, dia tidak memberontak. Tidak memberontak ya. Bila bagi makan cukup, subhanallah, rezeki seluas-luasnya. Nampak ya, sahabat kita orang panggil pasang apa? Pasang apa tu? CCTV. Nampak tu. Tapi kau kena ingat, CCTV Allah lagi hebat. Faham ya? CCTV Allah lagi hebat. Kita buat apa sekalipun Allah memerhatikan kita. Ingat ya.
Nasib kau lah pasang CCTV, ya. Tentang jasmani pun kena hebat. Jasmani, orang yang semayang malam, orang yang zikrullah, dia goyang-goyangkan badan dia, ni jasmani, ya. Jasmani. Sebab nanti di padang mahsyar, anggota tubuh ni, kulit-kulit, kuku-kuku, telinga, mata, semua, bulu-bulu kening, bulu apa sekalipun, dia bergerak. Apabila dia bergerak untuk berzikir, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menjadi saksi di padang mahsyar. Ingat tu, ya. Ni duduk-duduk ni bisa menjadi saksi ni. Ini lantai jadi saksi. Ya Allah, masukkanlah Abang Naha, ya, buat nama akulah, ya. Abang Naha di dalam syurga, ya Allah, kerana dia pernah duduk di atas lantai, ya, PTU ni di Sungai Petani, Ustaz Anas, nampak, ya, buat kerja agama. Lepas tu kita buat kerja-kerja akhirat ni, orang tak ramai, sikit. Orang banyak ni, orang lain gimana dah meninggal dunia, banyak ni, nampak, nampak tu, ya. Benarlah kata Rasulullah, syurga itu dia lapang. Penduduk dia tak ada. Yang ramai bidadari dan malaikat. Tak ramai. Tu malam ni aku nak ceramah forum perdana di Masjid Batu. Aku nak bagi pecah Masjid Batu, ya. Kena buat forum perdana bidadari syurga, bidadari dunia. Siapa tak datang rugi lah, ya. Baiklah, aku nak kupas habis tak boleh ni, dia panjang. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia. Nampak tu, jin dan manusia. Siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Bini kita tu, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Kita ni, siapa yang jadikan? Allah yang jadikan. Kita kena belajar bab kitab Usuluddin, bab tentang ketuhanan, bab uluhiyah, rububiyah, asma' was sifat, sifat ma'ani, sifat salbiyah, kena tahu. Bukan lagu salbiyah tu, faham, ya? Boleh. Kita tengah pagi ni, kita mula pada belah kanan, ya. Kita tasmik sifat 20 yang wajib, yang harus, yang mustahil. Kalau kau tak dapat, kau berdiri. Boleh kita mula, ya. Mula kau buat sakit perut, ya. Kena tahu tu, faham. Wajib ketahui, wajib. Wajib tu bukannya sunat. Bukan sunat muakkad, dia wajib. Wajib tu, ya. Belajar, ya. Serban hebat dah, ya. Serban dah hebat. Dia orang nampak kita zahir hebat, dalam pun hebat. Jangan zahir hebat, jumpa ustaz, Assalamualaikum, sahabat. Hebat tu, tawaduk tu, ya, tawaduk tu. Tapi dalam kosong, jiwa kosong. Bila dalam ni kosong, habis. Mudah syaitan nak lunturkan kita, syaitan nak jatuhkan kita. Ingat tu, syaitan dia jahat. Dia tunggu kat luar tu, dia tunggu. Dia nak goda kita, nak sesatkan kita. Syaitan dia jahat. Sampai kita nak mati, nak sakaratul maut pun dia datang, dia bawa air. Dia bawa air supaya kita mati dalam keadaan kafir. Nampak tu, jahat. Iblis dia jahat. Takat janggut kau tebal macam tu, dia tak heran. Ya, ingat tu. Ya, syaitan dia jahat. Ingat syaitan tak berjanggut, syaitan dia janggut, ya. Syaitan dia bukan bodoh. Dia nak tipu orang tu janggut, dia pakai janggut, syaitan ni. Dia nak tipu orang pakai seluar pendek, dia pakai seluar pendek, syaitan ni. Dia nak tipu orang pakai jubah, dia pakai jubah, syaitan ni. Cuma syaitan dia tidak boleh menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia. Nampak kehebatannya Rasulullah, nampak tu, ya. Tapi manusia akhir zaman, mereka tak kasihkan Rasulullah. Mereka tak cintakan Rasulullah. Mereka cintakan Rasulullah setahun sekali, ya. Setahun sekali, ya. Bila bulan Maulud sallallahu ala Muhammad, kompang lempang, lempang eloknya, ya. Bila bulan lain dia tak cinta Rasulullah, nampak. Bulan lain dia tak nak selawat, nampak tu, ya. Bulan lain dia tidak meraihkan rumah Allah, nampak tu, ya. Manusia mana? Syaitan mana? Syaitan Kedah, ya. Syaitan Penang, syaitan Kelantan, syaitan Terengganu, syaitan dia bersepah-sepah, ya. Aku sebut umum. Kau jangan tengok aku tak puas hati, ya. Umum, ya. Supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Nampak tu, Allah jadikan kita suruh ibadat, bukan suruh jalan-jalan, bukan, ya. Dia suruh ibadat. Aku jadikan
jin dan manusia ibadat kepada aku. Siapa yang engkar tu, usjudu li adama fasajadu illa iblis. Nampak tu, iblis engkar perintah Allah. Siapa yang engkar, dia iblis iblis ya. Iblis yang original, dia tak isap okok, dia tak makan seekor, dia tak lepak kedai mamak, dia tak bawa kereta ya. Iblis yang original, iblis yang lokal ni, iblis yang bercinta. Aku rindu, aku rindu, aku rindu, aku rindukan kamu. Dia bercinta dengan awek dia ya. Bodoh punya orang ya. Nak rindu dengan Allah. Rindu dengan Allah, malam-malam sebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebut nama Allah malam-malam. Sebab pertolongan Allah ni dia datang, dia hampir kepada hamba-Nya yang selalu sebut kalam-kalam dia. Macam tu ya. Tapi kalau komen Facebook aja, pertolongan Allah tak sampai, faham ya? Awek kau tu tak boleh tolong kau, faham ya? Dia kentut membusuk, taik membusuk, tahu ya? Tu bidadari dunia tu, kentut busuk, faham ya? Ramai tak nak datang, tak boleh datang sebab dia ikut bidadari dunia, ikut pergi pasar pagi ya. Pergi konsep, pergi Tesco. Dia tak boleh menuntut ilmu. Besok mereka ni yang menghairat kita kena ke jahanam. Mereka ni menghairat perempuan-perempuan, isteri-isteri yang menghairat suami-suaminya ke jurang api neraka sebab suaminya tidak mendidik isteri dan anak mereka ke jalan-jalan kebenaran, ke jalan-jalan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah ya, itu yang di padang mahsyar manusia menjerit, tolong kami ya Allah, tolong kami wahai baginda, tolong kami wahai baginda. Rasulullah dia tak pandang, dia toleh, dia tak toleh pun. Bila dia dengar umat Nabi Muhammad SAW sebut, wahai baginda, kami ni umat engkau, kami duduk di sungai petani, wahai baginda. Bila Rasulullah dengar dia kata umat dia, baru Rasulullah toleh. Dia tengok, apa kata Rasulullah? Memang benar kau umat aku, memang benar kau umat aku, memang benar kau umat aku. Tetapi semasa di dunia kau engkar perintah Allah, kau engkar tentang sunnahku. Majlis ilmu tidak kamu raikan, majlis zikrullah kamu tidak raikan, ulama-ulama kamu membiarkan ulama, kamu jauh dengan ulama, kamu damping dengan artis, kamu memuliakan pemain-pemain bola. Rasulullah tinggalkan, dia tinggalkan umatnya yang mati di dalam keadaan berdosa dan umatnya yang berdosa di padang mahsyar. Rasulullah tinggalkan. Nampak? Sebab tu kena selalu istighfar, minta ampun dengan Allah biar kita mati di dalam keadaan bertaubat. Faham? Jangan nak lagu aja ya. Ni kat rumah pasal lagu. Nyanyi RM1, RM2. Oh kat rumah tilang kereta pasal lagu RM3. Lori depan datang, lori balak RM4. Mampus kau ya. Kalau sebut nama Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lori balik langgar tengah sebut Allah. Allah, nampak tu ya. Kadang pelik tu, pakai serban tu, pakai serban. Buka kereta era ya. Era ya. Busuk punya orang, tipu punya orang ya. Orang cakap busuk dia marah ya. Tengok aku tak puas hati, lantak kau kamu di apa aku kan takut dengan orang. Ingat tu. Yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada. Dalam dada ni. Ni dada ni, kalau dada tempat roh apa? Roh rohaniah. Roh rohaniah dia duduk dekat dada. Ni roh rohaniah. Kalau roh sultaniah dia duduk dekat hati. Kalau roh jasmaniah dia duduk dekat darah-darah, dia duduk dekat kulit, dia duduk dekat urat-urat. Ni roh jasmaniah. Dia main peranan anggota tubuh. Roh ni. Kata roh yang hidup, roh yang hidup dengan kalam-kalam Allah, dia punya tubuh rohani dan jasmani dia hidup dengan Allah. Ni. Dia tidak boleh tersentak. Kalau dia tidak sembahyang sunat duha hari ni, tersentak. Dah sembahyang sunat duha hari ni. Hoi, dah sembahyang sunat duha. Belum lagi nampak tu. Berak udah ya. Tadi makan roti canai makan dah. Nampak tu, sembahyang duha tak lagi. Nasib kau kena tanya dengan aku pagi ni ya. Depa dah bagi tahu kat aku dah. Malangkan depa tak ada duduk depan, depa dah duduk belakang. Depa takut kena tabuh. Nasi kau jauh aku tunjuk nanti. Faham ya? Aku nampak lagi ya. Ingat tu. Jangan tinggal tu. Sebab tu pejuang-pejuang Islam dia tentang sembahyang sunat ni jangan tinggal.
Sebab ini adalah benteng rohani, benteng kekuatan. Tengok para sahabat, dalam satu peperangan mereka kalah disebabkan ada 2-3 orang pada malam hari tidak sembahyang tahajud, kalah. Tengok, dalam satu peperangan mereka kalah sebab ada di antara para sahabat mereka tidak beramal dengan kai sugi. Nampak tu? Jangan tidak beramal dengan kai sugi. Amal kai sugi ni jangan tak beramal. Ini senjata ni. Sebab itu syaitan iblis dia takut orang yang beramal dengan kai sugi, dia takut. Sayyidina Umar bin Khattab, pasal apa syaitan iblis takut dengan dia? Pasal apa? Ustaz Zul, pasal apa? Ha? Bersugi, pandai kau bersugi, pandai kau tembak. Sayyidina Umar ni sebab iblis takut dengan dia. Kalau Sayyidina Umar ni, kalau dia duduk kat traffic light Sungai Petani, iblis tak lalu situ. Iblis tak lalu. Pasal apa? Sayyidina Umar bin Khattab ni hamba yang bertakwa. Nampak tu? Sama juga Imam Hambali, Imam Hambal. Dia tengah mengajar macam ni, orang datang. Wah Imam Hambal, wah Imam Hambali. Seorang perempuan tengah sakit, kena histeria. Kata Imam Hambali, aku tengah mengajar ni, aku kena teruskan pengajian kitab aku. Sekarang ni macam ni, kau ambil terompah aku kat luar tu, kau bagi tunjuk kat perempuan yang kena histeria ni, kau bagi tahu jin dalam tubuh dia. Kalau kau tak nak keluar juga, aku pukul dengan terompah Imam Hambali ni 70 kali. Dia tunjuk dan dia bagi tahu dengan perempuan ni. Iblis dalam badan cakap apa? Baiklah, aku akan keluar daripada tubuh perempuan ni. Bukan keluar daripada tubuh perempuan ni sahaja, ke negeri Iraq pun aku akan hijrah. Aku akan keluar daripada negeri Iraq. Nampak tu, orang yang bertakwa, iblis takut. Nampak? Macam kita, iblis tak takut. Faham? Kita busuk punya orang. Kita ni beriman bertempat. Beriman bertempat. Pakaian orang soleh pun bertempat. Bertempat. Elok lah, naik motor elok lah, pakai songkok. Polis ke depan, dah ikat serban, takut dengan polis. Nampak? Pakai serban kerana polis. Tadi mujur tak jatuh longkang ni, jatuh masuk lubang motor kawan tu. Faham tu? Tu beriman bertempat tu, faham? Kalau orang yang tawakal kuat, entah kau polis ke, kau JPJ ke siapa sekalipun, kau pun makhluk Allah juga. Macam tu. Tahu ni mahkota malaikat ni, yang ada sejarah ni, sejarah di dalam perigi, ada kisah dia. Faham? Bab serban ni. Tengok orang pakai serban, tak pernah dengar sejarah lagi orang pakai serban merogol, tak ada. Kalau ada pun orang gila dah tu. Faham? Ni mahkota malaikat ni. Tentera Allah, malaikat semua pakai serban. Dia tak pakai full face. Faham? Ingat tu. Dan segala mata yang khianat, mata khianat, suluh daripada pagi tak, daripada malam tadi sampai sekarang ni, mata kita buat apa? Kita buat apa mata ni? Kita dah melihat Al-Quran, kita dah tengok kitab, suluh mata ni. Mata dia main peranan. Dia raja anggota tubuh, hati. Kedua raja mata, dia main peranan, dia naik sini, naik. Itu mata ni kalau melihat perempuan, dia masuk sini. Masuk sini. Dekat sini siapa tak suka perempuan? Cakap kat aku. Ada tak suka perempuan? Kalau tak suka kau gila ke? Yang tak suka perempuan dia orang gila je. Selagi dia berakal, dia suka dengan perempuan. Kau ceramah hebat, orang perdana ke apa, kau pasti suka dengan perempuan. Faham? Sebab itu perempuan ni, lelaki ni diberikan perempuan di dalam syurga. Nanti dalam syurga best, Ustaz Zul. Satu bilik 70 bidadari. Dalam syurga Allah dah siapkan 2 isteri. Nampak tu dalam syurga. Walaupun dekat dunia korang takut nak berpoligami, takut dengan bini korang, sana Allah siapkan bini. Faham? Abang Zul. Abang Zul, abang Ustaz Anes pun tumbang. Tumbang kau Ustaz. Perempuan ni suara juga main-main perempuan. Perempuan ni suara dia tarikan. Orang perempuan ni suara dia aurat. Apa kata Habib Omar? Kata Habib Omar apa? Orang perempuan dia berpurdah, dia pakai tudung labuh, walaupun dia berjilbab sekalipun, jika dia pamerkan tubuhnya, mempamerkan dirinya di dalam majalah, di dalam Facebook,
di dalam kaca TV, itu adalah perempuan yang menjual dirinya. Nampak tu? Lepas tu kena jaga bini baik-baik, kena jaga isteri baik-baik, kena jaga anak kita baik-baik. Faham? Tengoklah isteri Habib Omar ada tayang-tayangkan bini dekat Facebook. Ada ke? Mana ada? Nampak? Nampak juga orang perempuan. Kenapa orang perempuan haram dia bekerja? Pasal apa? Kata orang bagi alasan, anak Rasulullah kerja kantor mana? Pejabat mana dia kerja? Kau cakap dengan aku, pejabat mana? JKR ke? Jabatan air mana? Jabatan tol mana anak Rasulullah kerja? Jangan bagi alasan, faham? Anak Rasulullah dia tidak bekerja, kena tahu, ya. Campur juga orang perempuan. Orang perempuan dia nak jadi doktor boleh, tak masalah. Tapi untuk perempuan sahaja, jika tangan dia memegang lelaki yang haram baginya, nanti tangan dia dibakar oleh api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Tak kiralah engkau suami engkau ustaz, tak ustaz, ya. Kalau langgar hukum Allah, tak kira siapa. Hukum Allah ni tak kira siapa. Siapa langgar, kau akan dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala jika kamu mati tidak bertaubat. Kena tahu, ya. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat. Nampak tu, ya, pendengar dan penglihat. Nampak tu, ya. Telinga ni kena dengar kalam-kalam Allah, ya. Dan hati, nampak tu hati, dan lainnya pada hari kiamat, yaumul qiyamah. Yang mula-mula dihidupkan semasa dunia dah hancur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun malaikat Mikail, Israel, malaikat Jibril, malaikat Israfil mencari makam kubur Rasulullah, tak jumpa, ya. Makam Rasulullah tak jumpa, maka terpancar satu nur daripada Lauh Mahfuz ke makam Rasulullah. Itu yang mula-mula malaikat Israfil panggil, wahai roh yang suci, wahai tubuh yang suci, bangunlah engkau. Rasulullah tak menyaut. Dipanggil oleh malaikat Israel, Rasulullah tak menyaut, maka dipanggil oleh malaikat Jibril, wahai roh yang suci, wahai tubuh yang suci, masuklah engkau. Wahai roh yang suci, masuklah engkau ke tubuh yang suci, bangunlah engkau, bangunlah engkau. Rasulullah tak nyaut lagi, dia diam. Bila kali ketiga dipanggil oleh malaikat Jibril, baru Rasulullah menyaut, baru kubur Rasulullah terbelah. Rasulullah tengah duduk tayahik, dia buang debu-debu dekat janggut dia, debu-debu di kepala dia. Apa kata Rasulullah kepada malaikat Jibril? Hari ini hari apa wahai Jibril? Malaikat Jibril cakap apa? Wahai baginda, hari ini adalah hari perpisahan, hari perhitungan, hari pembalasan. Pintu syurga terbuka seluas-luasnya untuk engkau, pintu neraka tertutup untuk engkau. Rasulullah cakap apa? Aku tak tanya, aku tidak bertanya perihal syurga dan neraka. Aku bertanya macam mana umat aku yang mereka berdosa, macam mana keadaan mereka. Nampak? Rasulullah dia kasihkan umat dia, nampak? Dia sayangkan umat dia. Dia bangun daripada kubur, yaumal akhirat, yaumal qiyamah, dia tanya kita. Nampak? Dia tanya, nampak? Tapi umat Rasulullah tak sayangkan Rasulullah, tak kasihkan Rasulullah. Nampak tu, ya? Rasulullah dia hebat ni Rasulullah ni. Rasulullah ni jika ada majlis ilmu, Rasulullah datang, orang tak tahu dia datang. Rasulullah ni dia tidak suka orang memuliakan dia. Ni tempat Rasulullah, ini tempat baginda, dia tidak. Bila dia sampai je, orang tahu macam mana? Bau keharuman kasturi tubuhnya. Orang tahu itu Rasulullah dah sampai. Ni hebat. Kita orang tahu bau hapak ketiak kita. Tu kita tu. Ya? Tu kita. Hapak kebab. Kau kena kau pula, faham, ya? Sebab kita ni ahli dosa. Sama juga macam wali-wali Allah, faham, ya? Bila kita mimpi wali Allah, tempat tidur kita harum. Tu kita mimpi wali Allah tu. Sebab wali Allah ni dia harum, dia bersih. Orang yang bersih ni tu dia buat perkara-perkara yang bersih, tubuh dia pun bersih, harum, ya? Percakapan dia hikmah percakapan dia. Kita dengar cakap dia, bila kita dengar kuliah dia ada roh. Lepas tu pesan guru aku, bila kau mendengar ada guru mengajar, bila kamu menuntut dengan ilmu guru ni, jika dia tangkap dekat hati kau tu, itu tanda guru itu dia beramal dengan ilmu yang dia ada. Ni dia cakap, dia roh, dia tangkap sini. Faham, ya? Kalau kau belajar dengan aku, kalau tak ada tangkap, tak usah belajar dengan aku, ya?
Dia tak ada roh. Dia tanda orang tu tak beramal lah tu. Ya, dia tak beramal. Dia cakap kayu sugi tapi dia tak abang kayu sugi. Dia cakap pasal tahajud, dia tak sembahyang tahajud. Tidur je. Sembahyang duha, dia tak sembahyang duha. Ya, dia makan aja. Ya. Ni lepas ni dapat janjian dah nak makan lah. Ya, nak kepala batas ke mana? Nak makan lah. Nampak tu ya. Dan solawat dan salam. Selawat, kalau selawat ni kalau paling baik bagus, yang ringkas pun amalkan selawat al-Fatih. Bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliqa wal hatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Ni siapa nak bini banyak, ini amalan penyejuk dalam rumah. Malangkah aku nak ijazah dekat Masjid Batu. Faham ya? Ada cara dia. Amal tarik kat mana, betul embus kat mana? Dalam rumah. Sejuk je. Rahmat, faham ya? Cadang nak kain dua kan? Kena rahmat ya. Nak tu. Adalah keduanya bagi nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat. Ya, ni kita belajar ni atas rahmat Allah. Yang terpilih je dapat, tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Kamu jangan bangun tahajud, tak semua orang dapat. Masuk syurga pun bukan atas kita ibadat, kena tahu. Masuk syurga ni atas rahmat Allah. Jangan kata kita ni ibadat banyak, aku ni ahli syurga. Tidak ya. Aku ni sedekah kuat, ahli syurga. Tidak. Tapi dalam hadis mengatakan siapa kuat sedekah, tempatnya syurga. Tapi kena tahu yang masuk syurga ni bukan atas kita sedekah banyak, bukan atas kita sembahyang banyak. Masuk syurga ni atas rahmat Allah ya. Yang bersabda ia bahwasanya Allah Ta'ala tiada mendelik ia kepada rupa kamu. Nampak tu ya. Dia tak telik serban kita, tak telik jubah kita, tak telik dahi kau hitam. Allah tak pandang. Dia pandang hati kita baik. Hati kita baik. Baik dengan manusia, baik dengan semua, dengan makhluk Allah. Dengan binatang kena baik dengan binatang. Kena baik dengan binatang. Jumpa kucing ke, jumpa binatang apa sekalipun, bagi makan. Faham? Jangan kedekut sangat. Tak ada. Kucing datang kat kedai makan. Pernah tengok kucing kat kedai makan ke kat kedai workshop? Dia duduk kedai makan ke kedai hardware kucing? Kedai makan, dia tak duduk kedai hardware. Dia tahu kat kedai hardware sekeru dia boleh makan, tak boleh. Ya, duduk kedai makan. Nampak tu. Kalau dia duduk kedai makan, apa kerja dia? Dia nak minta makanan lah tu. Bagi dia makan. Kalau kita orang yang kuat iman, dan hati kita kuat, kita beli nasi sepinggan, bagi kucing tu makan. Macam tu. Ya. Dia tak ada. Bela kucing boleh. Kucing bagi tulang, tuan kucing makan isi. Kalau kucing termuntah-muntah, dia baling lagi terompah, tercecit kucing nampak. Tahu ke besok kucing tu besok baling orang terompah daripada masyar. Ini tuanku ya Allah. Dia bela aku, dia bagi aku tulang. Nampak? Tuan dia besok dia bagi tulang, dah bagi tulang, anda muntah-muntah, kucing ambil terompah, baling dengan terompah pula. Padan muka hang. Main dengan Allah ya, semua dihisap. RM1 pun ditanya, di mana kamu dapat RM1 ni, daripada mana? Siapa bagi? Duit RM1 ni kau salurkan ke mana? Dan jika engkau beli barang bagian-bagian, kau sudah berakad jual beli ataupun tidak? Semua ditanya oleh Allah. Faham ya? Itu yang lama di padang mahsyar tu, 50,000 tahun. Lama. Satu hari di padang mahsyar, 1 tahun di dunia. Kiraan akhirat. Dia lama. Kau bercinta dengan perempuan bagian-bagian, rindu sana, rindu sini, untuk apa? Allah tanya. Faham ya? Malam-malam kau bergayut sampai keluar air mazi, pasal apa? Allah tanya besok. Faham ya? Dulu pernah buat, dah taubat belum? Kena taubat tu. Faham ya? Sebab tu tentang perempuan. Jika kamu nak berhubung dengan perempuan, kata ulama, tujuannya untuk menjadi isteri kamu, hukumnya adalah harus kamu berkasih dengan dia untuk menjadi isteri kamu. Kalau saja-saja nak main perempuan sana, main perempuan sini, kau tahulah dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam jurang api neraka. Ya, lepas tu merisik ni hukum ni sunat. Risik perempuan tu, ya. Tapi ingat, nak cari isteri, cari yang kuat agama. Keluarga yang kuat agama. Jangan cari ponggong besar. Bibir besar ya. Orang lelaki dia suka itu suka ponggong besar, bibir besar. Pasal apa? Sebab syaitan bergantung kat situ. Faham Rahmat ya? Kau nama Rahmat kau suka tengok ponggong. Faham ya? Sebab syaitan dia gantung tu. Dia lambai. Abang Rahmat, syaitan lambai. Faham ya? Kat ponggong Pak Imam ada orang suka tengok. Tahu suka tengok.
Kapongong Ustaz ni, aku pun tak suka tengok. Sebab syaitan tak duduk situ. Syaitan duduk kat punggung perempuan tu. Faham? Kan kisah pada zaman Nabi Musa. Anak Nabi Syuaib panggil Nabi Musa, "Wahai Nabi Allah Musa, ayah aku panggil." Maka Nabi Musa ikutlah anak Nabi Syuaib ni. Anak Nabi Syuaib jalan depan. Bila lecah, anak Nabi Syuaib angkat kain. Kata Nabi Musa apa? "Wahai anak Nabi Syuaib, kau jalan belakang, biar aku jalan depan." Nampak? Nabi Musa pun tak tahan. Nabi Musa, Haji Musa tahan. Nampak tu? Main perempuan ni, jangan main perempuan ni. Ustaz pun tumbang perempuan yang main perempuan ni. Bersisa sebab dia mati kafir sebab perempuan lah. Iblis hantar perempuan. Bersisa ni hebat, bersisa ni boleh semayang di atas udara. Setiap hari dia berpuasa. Dalam 1 bulan dia tak keluar rumah. Bersisa ni hebat, bersisa ni. Tapi syaitan goda kacau dia. Apa syaitan nak kacau? Syaitan duduk kat luar rumah. Dia tunggu dalam masa 3 hari 3 malam. Dia berdiri di luar rumah. Iblis ni dia semayang di luar rumah. Sebab dia nak menjadi guru anak murid dia daripada Barsisa. Ambil macam tu. Dia nak goda Barsisa. Dia tahu Barsisa ni kalah dengan macam mana caranya. Dia akan kaji macam mana nak kalahkan Barsisa. Nampak? Iblis dia pandai ni. Dia tahu selok belok ni. Iblis dia jahat. Faham? Nah, kalau macam ni syaitan, iblis senang dia hantar perempuannya. Kau mesej saja di Facebook, rindu, habis hancur. Kalau tak kuat, kita mesej dia, abang pun rindu, habis bilang kau jahannam hilang serban kau. Syaitan dia jahat syaitan ni. Abang ni orang soleh. Nanti kita cakap dengan perempuan, alah kawan dengan abang. Abang ni orang soleh. Pakaian abang pakaian habib-habib. Abang ni baik apa? Takkan dia tak boleh terima abang. Abang ni selalu damping dengan ustaz-ustaz. Tak suka abang ke? Perempuan bila tengok ayat-ayat power dari lelaki-lelaki durjana ni, hancur lah perempuan tu. Lelaki ni jahat, faham? Lelaki ni pandai buat ayat power. Mana pergi pun tak tahu lah. Dan tetapi menilai ia kepada segala hati kamu dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Sifat tercela kan? 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. Nampak tu ya? Sifat kecelaan, sifat mazmumah ya, dengki, kuat makan, kuat tidur ya. Banyak ni sifat mazmumah dia banyak. Ujub, riak, takabur dia banyak ya. Pakaian-pakaian yang seperti orang-orang takabur, pakai seluar yang melirik tanah, pakai jubah yang melirik tanah ya. Pakaian orang-orang takabur, kasut yang berbunyi keltak keltuk, ni ciri-ciri orang takabur, faham ya. Sebab tu wali Allah ni wali ni kan aku dah terangkan Masjid Muhimmah. Wali ni dia banyak kaedah. Wali Allah dia lain, wali syaitan dia lain, wali bini dia lain. Dia banyak wali-wali ni dia banyak. Ya, kalau wali Allah dia kekasih Allah. Kalau wali bini dia kekasih bini. Kalau wali syaitan wali band. Tu ya. Tu ahli-wali muzik tu. Sebab tu kata ulama-ulama muktabar dan ulama mutakhirin, apa kata mereka? Sesiapa yang damping dengan artis, sesiapa yang mengagung-agungkan pemain bola, tunggulah mereka azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Sebab mereka mengagungkan artis, mereka mengagungkan pemain bola, tetapi mereka jauh dengan ulama. Nampak tu ya? Dan mengasihi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Amma ba'du, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ya. Lepas tu nak belajar, jangan belajar kitab tinggi-tinggi, ambil pada rendah dulu. Belajar bab tentang at-tuhur miftahus salah, bab kesucian dulu, bab bersih dulu, bab najis dulu, bab air dulu, baru naik, baru duduk, baru naik macam tu. Ini Jawi potong galanggang nak belajar kita hikam ya. Bodoh punya orang ya. Jawi pun tak pandai. Je penyu, dia je kereta ya. Pelik ya. Pakai serban tu ya.
Tahulah ya. Ni kena belajar pada bawah. Kan orang putih kata step by step kan. Pada bawah. Tak tahulah betul tidak orang putih. Aku tahu itu je ya. Belajar nahu itu kak ambil pada bawah ya. Dia kalau belajar kita tiba-tiba ambil kitab tinggi, dia otak dia hang macam telefon dia hang, faham? Telefon ni kalau masuk video yang berat-berat dia tak boleh dia virus tu itu ya. Benda rendah. Kadang bab mandi wajib tak selesai, bab air mani tak tahu, bab air mazi tak tahu, bab air wadi tak tahu, bab air kencing tak selesai lagi. Ya. Baru ni orang tanya aku, ustaz macam mana? Saya dah mandi wajib. Lepas tu dah mandi wajib. Adakah saya mandi wajib ni kemaluan saya nak kena basuh ke tak payah? Cakap kena basuh lah kemaluan kau. Ya, nampak banyak orang tak tahu. Saya dah ada uduk. Bila saya dah ada uduk, saya minum batal tak uduk. Nampak tu, ya? Macam-macam ni, ya. Bukan orang bodoh, budak universiti, ya. Kalau budak orang universiti ni orang pandai lah. Kau orang bodoh. Kalau cakap agak jauhnya goblok, ya. Hamba himpunkan dia. Nampak tu, ulama ni hebat ni. Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib disebut diri dia hamba. Nampak tu, ya. Kalau ustaz sekarang, anak belajar Jordan, anak belajar Mesir. Kalau apa-apa hang, jangan pandai-pandai ini kitab. Kalau tak ada masalah, anta cetak tak cakap, sama anda. Bodohnya ustaz ya. Kau takabur, kau bongkak dengan ilmu kau. Faham? Tak payah dah. Memanglah jika kita ikut hukum, jika orang mencetak, jika orang mengambil daripada barang yang kita buat tanpa izin, dia adalah berdosa. Tetapi kalau bagi orang yang menjaga hati, dia menjaga hatinya hidup kepada Allah. Dia buat kitab ke, biarlah. Tak payah nak, biar orang nak cetak, biarlah. Bagi dia punya jariah ni mengalir, nampak. Ya, ini katakan ilmu nafi' ni. Dia beza ulama dulu dengan ulama sekarang. Ulama sekarang dia lain, dia tak sama, ya. Hamba himpun akan dia kena peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang mahu belajar, ya, yang mahu belajar, ya. Macam kita ni, ya, mahu belajar mualaf dah kira ni, ya, mualaf, ya. Kadang mualaf boleh baca kitab Jawi, ya. Mualaf, ya. Mualaf typing tak boleh baca, ya. Yang baru belajar dan hamba namakan akan dia dengan penawar bagi hati. Hati ni dia ada penawar, dia ada ubat. Kalau hati ni tak bagi ubat, hati ni dia rosak. Dia ada rosak. Pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Nampak tu, hati. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Nampak tu, ya. Sikit lagi. Aku nak berhenti lagi. Dan akan Allah Ta'ala juga hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri. Nampak tu. Dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas. Ikhlas. Apa sifat ikhlas? Dia ikhlas ni jika sesuatu perkara yang kita buat, kita istiqamah, itu ikhlas. Kena tahu, ya. Sama semain duha, main tahajud, kita sedekah, kalau kita istiqamah, itu ikhlas yang kita buat. Faham, ya. Sama pakai serban, ya. Kalau kat sini kau pakai serban, ya, kat sini kau boleh pakai songkok, kita ni tak usah pakai serban lah, kita pakai amalkan kopiah dulu pun cukup. Ya, kopiah dulu cukup, amalkan pelan-pelan. Jadi kalau kau amal mengejut, kau kan nanti kau sewil nanti, ya. Dia benda ni, benda-benda macam ni dia tak boleh terus mengejut. Dia nanti dia tarik, faham, ya. Kadang kita pakai serban, kepala kita tak pening, kepala orang lain pening. Faham, ya. Bila pergi Mekah, bila pergi umrah, bila jadi ustaz, nampak tu. Kalau kita tak pening, kepala orang lain pening. Nampak tu, ya. Bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan ikhlas semata-mata menuntut keredaan kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Nampak tu, Allah dia maha kuasa tiap-tiap sesuatu. Dia tahu, ya. Dia maha mengetahui, dia maha mendengar,
nak mengelak daripada balak, jangan lupa setiap hari jangan tinggal sedekah. Jangan tinggal sedekah. Faham? Ya? Sebab malaikat akan turun dekat dunia, 2 malaikat, 1 malaikat melaknat, 1 malaikat mendoakan bagi orang yang sedekah. Ingat tu ya. Jangan kudukuk sangat ya. Faham tu Zul ya. Sedekah boleh ya. Kadang pelik tu beli top up awet boleh ya. Sedekah tak boleh. Aku tak kata kau beli top up awet ya. Zul banyak ya. Faham ya. Sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan. Yang pertama, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Dia bab tasawuf, dia bab hati. Baik, sebab dari itu bab sembahyang, dia 3 ilmu dia ada dalam sembahyang. Ilmu tauhid pada waktu bila? Pada takbiratul ihram. Ini ilmu tauhid. Allahu akbar. Halal di luar sembahyang, haram di dalam sembahyang. Faham ya? Itu ilmu tauhid. Ilmu tasawuf mana? Hati. Itu sembahyang yang hudur, sembahyang yang hadir kepada Allah. Ilmu fiqh mana? Tentang bab perbuatan, tentang bab kelakuan kita di dalam sembahyang. 3 ilmu ni dia tidak boleh pisah. 3 ilmu serangkai tidak boleh pisah. Nampak tu ya. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar ya. Ni boleh sabar. Kejap ketuk lutut, kejap pegang sana, kejap pegang. Dia tak sabar, dia gelisah. Ustaz ni tak habis-habis lambatnya ustaz ni. Bantai aku pula tu ustaz ni ya. Kalau aku tunjuk orang ni memang tepat ni ya. Faham ya. Dia memang macam tu, dia belajar agama dia panas. Panas tu macam mana? Sebab ni belajar ilmu ni dia jalan-jalan kebersihan. Ni perkara-perkara yang bersih. Kita kotor. Sama juga kaedah kita duduk dalam masjid. Kenapa dalam masjid kita tak boleh duduk lama? Kenapa? Kenapa di kedai makan kita boleh duduk lama? Kenapa depan TV kita boleh duduk lama? Sebab masjid tu adalah tempat yang bersih. Kita kotor, maka dia tak boleh ditangam. Cina kata dia tak ngam. Dia panas ya. Baca Quran. Kenapa baca Quran kita tak boleh lama baca Quran? Pasal apa? Kenapa tak boleh baca lama? Kenapa dengan ulama kita tak boleh duduk lama dengan ulama? Kenapa? Ya? Panas. Dia panas, faham ya? Sebab ciri-ciri syaitan, ciri-ciri iblis dia masih ada dekat kita lagi. Faham ya? Lepas itu kalau ulama-ulama sufi, dia kalau tengok hati kita, dia tahu kita tengah fikir apa. Dia tahu tengah fikir perempuan, tengah fikir duit, tengah fikir itu, tengah fikir ini, dia tahu. Lepas itu ulama-ulama sufi ni orang yang hatinya kuat ya. Ulama-ulama tasawuf ni sebenarnya Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Tai, Abdullah Al-Mubarak, Hasan Al-Basri, Malik bin Dina, dia banyak lagi ya. Ibrahim Adham, mereka ni banyak uzrah di dalam gua, di dalam hutan. Mereka tak campur dengan orang. Bukan mereka tidak bermasyarakat, tidak. Sebab mereka ni melihat manusia ni dah bergolombang dengan dosa, mereka nampak kepala babi, kepala keledai, kepala anjing, sebab dosa-dosa mereka. Nampak tu ya. Atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Dengki ni ada 2 kaedah. Satu dengki yang haram, satu dengki yang dibolehkan. Dengki yang haram ni, bila kita dengki yang haram ni, contoh kita tengok orang berniaga, kita dengki, kita nak musnahkan perniagaan mereka. Kita tengok orang ni hebat, kita dengki, kita nak hancurkan dia. Ini dengki yang diharamkan. Dengki yang dibolehkan kata ulama, orang ni ibadat kuat, orang ni berdakwah hebat, dia pakai pakaian sunnah, aku dengki, aku nak buat macam dia, aku nak macam dia juga, aku nak buat, aku nak jadi macam dia. Ini kata ulama yang dibolehkan. Tahu juga tentang bab mengumpat, ada mengumpat yang haram, ada mengumpat yang harus. Macam tu ya. Sikit lagi, 5 minit aku berhenti. Dan adapun yang kedua, dan adapun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati. Kosongkan hati. Hati kena kosong. Itulah baru-baru ni aku masuk ceramah di Facebook. Aku bagi tahu bagi orang yang nak menjalani tentang bab zikrullah ni, mereka solo, mereka tawajuh, bagi buat peringkat permulaan, mereka nak bersihkan hati, mereka tidak makan benda-benda berdarah, mereka tidak makan daging-daging ya. Bukan mereka benci dengan makanan daging, tak. Kan daging ni sunnah Rasulullah.
Tujuan dia apa? Supaya hati dia bersih ni, tidak ada benda lain masuk. Tujuan dia, mereka makan sayur je, ya. Ada puak-puak Pak Wahab ni, dia kata aku menolak Rasulullah makan kambing. Nampak Janganlah jadi bodoh. Bukan tak boleh makan daging, pada ketika itu aja. Sebab mereka nak kena bersihkan diri pada ketika itu. Faham? Sama juga macam orang nak belajar silat. Dia nak belajar silat, pada ketika itu kau kena buat ujian dulu, kena buat ini, kena buat itu. Macam tu lah, ya? Kalau kau bukan ahli zikir, kau jangan cerita pasal zikir. Lepas tu zikir ni dia banyak kaedah. Zikir dalam kelambu, zikir dalam rumah, ya? Zikir tutup pakai serban. Tak percaya nanti cuba buat majlis zikir ni. Semua ambil serban, bokak macam ni, ya? Ustaz Anas semualah, Ustaz Zul semualah, Ustaz Rahmat, ya? Ambil serban, kau tutup macam ni. La ilaha illallah. Orang akan kata Ustaz Anas orang yang paling sesat di Sungai Petani, ya? Kalau tak percayalah kau buatlah. Ya, apa tujuan dia mereka buat ni? Supaya mereka tidak nampak benda-benda lain, tak ganggu zikir diorang ni. Itu tujuan dia. Sebab tu zikir dia banyak kaedah, ya? Zikir dalam kelambu. Diorang ni solok, dia duduk dalam bilik, dia tak keluar-keluar. Itu tujuan dia. Dia keluar ambil uduk je. Lepas tu bila kita bukan ahli zikir, bila kita tengok pelik, kita jangan, sebab kita bukan ahli dia. Bukan ahli dia. Faham? Cuma kau bukan ahli motor besar, kau tak boleh cerita. Tahu Ustaz Anas tahu. Faham? Ya? Macam mana nak let tayar, jangan gosok tu penggilak tayar, kau tergolek macam-macam lah. Faham? Ya? Sikit ya? Dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati daripada yang lain, daripada Allah Ta'ala, dan menghiasi dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Nampak? Ya? Itulah kita berteduh di bawah langit Allah. Kita berjalan di atas bumi Allah. Kita menghidup adalah udara Allah. Isteri yang kita ada adalah pinjaman daripada Allah. Anak yang Allah bagi adalah amanah daripada Allah. Kena tahu, harta yang Allah bagi kat kita tu pinjam aja. Kereta tu pinjam. Ini kamera-kamera pinjam. Faham? Ya? Ini adalah baharu. Kadang-kadang dia elok, kadang-kadang dia rosak. Faham? Ya? Rosak, beli baru. Faham? Sebab tu duit tabung masjid haram dibekukan. Haram. Kenapa haram? Sebab bila orang dah sedekah, hendaklah kamu salurkan cepat. Sebab sedekah orang bila tidak dialih, tidak diagihkan secepat mungkin, maka kita haram. Haram tu kenapa? Sebab orang tu sedekah suruh diagihkan cepat, bukan suruh simpan. Lepas tu sebab lagi tu, bila kamu nak mentadbir masjid, nak mentadbir surau, kamu kena ada ilmu. Tambah buat hukum zakat. Zakat fitrah, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat emas ke zakat apa sekalipun. Bila zakat kamu menjadi amir, hendaklah kamu agihkan zakat ni cepat. Sebab orang yang memerlukan zakat cukup ramai. Anda tahu. Sebab itu haram memindahkan zakat ke luar negara. Haram. Akikah dan korban haram dipindahkan. Harus dipindahkan jika yang memindah itu adalah ketua negara. Itu pun hukumnya adalah harus. Buka dalam kitab kecil je pun ada, kitab idaman penuntut. Kitab besar lagi ya. Itu orang korban luar negara Ustaz macam mana? Aku tak tahulah. Dia dapat mana hadis, mana nas, mana aku tak tahu. Sebab kenapa ulama kata haram? Sebab di dalam negeri kita, di dalam negara kita masih lagi yang memerlukan korban. Tak tahu. Contoh, aku bagi contoh. Dalam rumah, anak kita memerlukan susu. Anak kita memerlukan makanan. Kita tak bagi anak kita makanan, kita bagi anak orang lain. Itu ulama kata haram. Faham? Ya? Itu kaedah hukum dia. Harus jika ketua negara. Itu pun ketua negara yang Islam. Ya? Bukan ketua negara yang tegak kilang arak, bukan ketua negara yang tegak kilang judi, bukan ketua negara yang tegak kilang pondan. Faham? Ya? Kilang pondan lah, pusat pondan. Kilang pondan. Ya? Sikit ya. Memang ada kilang pondan ya. Sebab dia nak ubah suai tubuh badan dia. Ya? Sebab tu orang lelaki ni haram menyerupai perempuan. Orang perempuan haram menyerupai lelaki. Haram. Tak boleh. Kau nak rambut panjang, orang lelaki tak boleh, haram. Tak boleh. Sebab rambut panjang itu adalah bagi perempuan. Orang perempuan nak rambut pendek tak boleh. Haram. Tak boleh. Sebab menyerupai lelaki. Faham? Tak boleh. Ya? Kecuali darurat. Kena tahu darurat yang macam mana.
Lepas tu dia ada musyaqqah, dia ada rassah, kena tahu. Itu kena belajar bab hukum fiqh, hukum taklifi, hukum wadai. Pecahan hukum taklifi, pecahan hukum wadai. Mani'ul hukum, mani'ul asbab, dan darurah, musyaqqah dan rassah dia. Kena tahu. Ya, ada ustaz rambut panjang, ustaz macam mana? Lantak, itu hal dia. Dia bukan tak tahu hukum. Kalau orang rambut panjang boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam, tak masalah. Boleh, tak masalah. Ya, orang fasik boleh jadi imam, tak masalah. Tak masalah, hukumnya sah, tak masalah. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab pernah menjadi makmum pada ketika seorang lelaki, aku lupa nama dia, ya. Dia menjadi imam, dia adalah peminum arak. Maka Umar bin Khattab pernah menjadi makmum. Bagi Imam Syafi'i hukumnya adalah makruh, ya. Tapi yang lebih terbaik adalah orang soleh. Macam tu. Dia rambut buat tatu ke apa ke, dia tak masalah. Sama kat hukum, dia semayang pakai baju telanjang, ya, pakai dia semayang pakai gambar patung, dia tak masalah. Cuma hukum dia makruh je, semayang sah. Sama hukum semayang di dalam rumah yang dirampas, hukumnya semayang sah tapi haram. Haram tang mana? Haram dia semayang di dalam rumah yang dia rampas. Sama hukum ni, kalau keluar orang kasut kita tak ada, tiba-tiba ambil kasut aku, ya, haram. Jangan ambil kasut aku, ya. Faham, ya. Tak ada, kadang orang cakap sama kaedah kat masjid. Dia nak pergi jamban, nak pergi, dia pakai kasut. Kasut dia kasut mahal, 200-300 kasut. Kasut 100 lebih, dia pakai kasut orang. Dia kata ini wakaf ni, wakaf kalau bapak kau wakaf. Kena pandai aja, ya. Akak dah kena bapak, ya. Nampak tu, ya. Yang pandai-pandai tak boleh haram. Uduk tu sah, tapi kita pakai kasut orang tu haram. Nanti dia tanya di padang mahsyar besok. Dia tanya besok. Ui, susah, ya. Itu kita jaga hati ni bukan senang. Susah jaga hati. Janganlah mana-mana kata wakaf. Lagi tak tulis selipar tu wakaf, janganlah mana-mana kata wakaf, ya. Dan adapun hantarannya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Nampak tu, ya. Hantaran. Kalau orang perempuan mas kahwin hantaran dia, itulah 5,000, 7,000, 8,000. Itu yang Rahmat tak kahwin tu, tak kahwin tak tambah bini tu sebab hantaran mahal, ya. Macam ni ustaz-ustaz dua orang ni nak kahwin ni, bukan tak nak kahwin sebab hantaran mahal. Mereka tak mampu, ya. Tak mampu. Sebab tu kena cari perempuan, jangan cari hantaran yang tinggi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kata ulama mutabah, jangan melebihi daripada 500. Jika melebihi daripada 500, perempuan itu tidak berkat. Faham, ya? Sebab itu Rasulullah, ulama-ulama mutabak melarang orang perempuan bekerja. Bila orang perempuan bekerja, dia akan melawan suaminya. Bila suami marah, suami tegur tu, dia cakap apa? Apa bang? Saya kerja, saya ada duit, saya ada kereta, saya ada pangkat. Bukan heran dengan abang. Suami pun, ya, bodoh menjantan, ya. Faham, ya? Aku bini aku semua tak kerja, aku bagi dia gaji, ya. Kau duduk rumah, kau jaga anak, kau jaga aku. Aku pergi berdakwah, kau tunggu kat rumah. Kau meraya kalau rumah tanpa izin aku jaga, aku tak bagi kau duit belanja. Ni aku, faham, ya. Kalau kau berani kau buatlah, ya. Kau tak berani, kau busuk punya orang, penakut, ya. Lepas tu bini pun tak tambah-tambah, ya. Ni semua nak kahwin lebih, ya, nak kahwin lebih. Tapi takut dengan bini. Sebab apa? Hati tak kuat. Faham? Hati ni kalau kita kuat, kita tidak bertuhan selain Allah. Ni hati kuat. Dia yakin rezeki, segala makanan, duit, semua dari Allah. Ni tak ada nak ceramah tetapkan harga minyak, nak ceramah tetapkan hotel, nak ceramah boleh panggil aku ceramah boleh 2,000, 3,000, 4,000. Ni bodoh punya ustaz. Faham, ya? Tengok Rasulullah berdakwah macam mana, susah payah. Tengok ulama-ulama dahulu, mereka berdakwah macam mana, susah mereka berdakwah. Orang sekarang berdakwah nak panggil anak boleh 2,000, 3,000, siapkan hotel. Tidak, anak tak mau main, ya. Tak payah panggil ustaz itu, banyak lagi ustaz lain panggil, ya. Panggil aku tak ada minta-minta duitnya, ya. Lagi bengih lagi, ya. Aku bantai lagi. Lagi 2 minit berhenti. Datang sebulan sekali, ya. Bukan tiap hari, ya. Aku lagi jauh, kau dekat sini je, ya.
Tengok aku tak puas hati pula. Dan ada pun hukumnya, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Nampak fardu ain, ya? Fardu ain. Bila dia berakal sampai umur fardu ain. Fardu ain ni wajib bagi mukallaf. Sirik, apa makna mukallaf? Lupa. Bagus sebut ni ni. Apa makna mukallaf? Nuzul. Mukallaf ni cukup umur dah berakal lah. Bagus je baca tadi. Tulang kau main telefon, aku mengajar kau main telefon. Ya? Nampak tu, ya? Nampak tu. Bagus belajar tadi, ya? Ni makna mukallaf. Dia mu'allaf lain. Mu'allaf dia baru berjinak dan baru masuk Islam. Ini mu'allaf. Kalau Islam, makna Islam dia menurut akan perintah. Ni makna Islam. Kalau kafir, makna dia engkar. Ya, faham? Lepas tu iblis ni dia kafir. Apa makna kafir? Kafir dia engkar dengan Allah. Iblis ni dia bukan tidak beriman, dia beriman dengan Allah. Dia percaya syurga neraka, dia pernah duduk dalam syurga, tapi dia kafir, dia engkar dengan Allah. Macam manusia-manusia yang engkar dengan Allah, mereka bukan tidak beriman, mereka beriman dengan Allah, mereka beriman, tapi engkar, mereka engkar dengan Allah. Itu. Wallahu a'lam dah, ya. Aku janji, tepatlah. Mana boleh aku janji? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Allahumma salimna min kulli su'il adab. Allahumma salimna min kulli syarrin wa ma'siyatin. Ya Allah, Tuhan kami ni bodoh ya Allah, Kau pandaikanlah. Ya Allah, Tuhan kami ni jahat ya Allah, Kau solehkanlah. Ya Allah, Tuhan kami ni ada ujub riak kami ya Allah, Kau ikhlaskanlah. Takabur zalim kami Kau tawadukkanlah ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, luaskanlah kubur kami, terangkanlah kubur kami bila kami mati nanti ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, gelap-gelap hati kami Kau terangkanlah, kotor-kotor hati kami Kau bersihkanlah ya Allah. Allahumma ba'idna ma karahtahu minna. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna bit ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.